Dan untuk makluman semua, JPDP ini merupakan agensi ke-19 di bawah KPKK yang ditubuhkan pada 16 Mei 2011 selepas Parlimen meluluskan rang undang-undang, dan juga yang baru dirasmikan oleh Yang Berhormat DSU kita, Dato' Rais Yatim, pada tanggal 9 Februari 2012. Dua insan tetamu yang saya bawakan khas untuk anda untuk bercerita lebih lanjut mengenai JPDP ini. Di sebelah kiri saya yang berusaha Cik Azmi Harun, Timbalan Ketua Setiausaha Bagi Komunikasi, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, dan juga yang berusaha Cik Abu Hassan Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Kita nak cerita mengenai Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Awal mukadimah ni saya rasa kita perlu bagi tahu pada penonton apa sebenarnya skop JPDP ni, Cik Azmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada PRTM kerana menjemput kami ke forum pada pagi ini. Seperti mana yang saudara maklumkan di awal pagi tadi, bahawa Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia ataupun dengan lekas JPDP merupakan agensi yang ke-19 di bawah Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan atau ringkasnya KPKK. Jadi kalau kita lihat sebelum kita menjurus kepada matlamat penubuhan kita, kita lihat pada tahun 2001 dan lebih kurang 12 tahun, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri KPKK kita, yang pada masa itu dia Menteri Undang-Undang, telah menzahirkan bahawa pentingnya mewujudkan satu platform untuk data peribadi di mana untuk mengawal ataupun mengawasi penyalahgunaan data peribadi di negara kita keseluruhannya. Jadi lanjutan daripada itulah pada tahun 2010 Parlimen telah meluluskan akta yang baru, akta yang dinamakan Akta Perlindungan Data Peribadi, JPDP, dan seterusnya berlandaskan akta itulah kita menubuhkan jabatan di bawah kementerian, Jabatan Data Peribadi. Itu dia. Dan matlamat utama kita ialah untuk memastikan bahawa fungsi-fungsi bagi melindungi kepentingan data peribadi umum, di mana kita dikehendaki mengawal selia pengurusan data peribadi oleh pengguna data. Sekarang ini data merata-rata. Kalau kita tengok sekarang ini, yang paling mudah sekali sebenarnya yang dinyatakan atau diungkitkan oleh Yang Berhormat Menteri, bahawa yang paling mudah sekali ialah penggunaan kad kredit kita, di mana merata-rata digunakan secara sewenang-wenang. So itu salah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Jadi kalau kita lihat dari segi pengawasliaan, kalau kita pergi pada fokus utama JPDP ini ialah kita mengawal pemprosesan data peribadi tadi. Pemprosesan dalam arti kata supaya ianya diguna dengan cara yang penuh berintegriti, serta selamat dan tidak disalahgunakan. Itu kita jabatan ini berfungsi untuk memastikan perkara itu. Jadi saya rasa dekat sini dengan langkah yang diambil ini yang akan membantu kita lagi, Nadia rakyat Malaysia ini, supaya hak kita lebih dijaga. Lebih dijaga. Tugas berat. Selaku Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Kalau saya boleh rangkumkan secara spesifiknya, Jabatan Perlindungan Data Peribadi inilah bertanggungjawab memastikan semua pengguna data peribadi, tak kira lah individu, syarikat ataupun berbagai-bagai pihak, dalam transaksi. Yang penting dalam transaksi. Kalau tidak diguna transaksi itu tidak menjadi masalah. Ada simpan data itu tidak menjadi masalah kepada pengguna. Tapi apabila melakukan transaksi komersial, dia perlu mematuhi undang-undang semana-mana yang telah ditetapkan di bawah Akta 2010. Itu yang penting. Tadi saya dah kata tugas berat. Betul? Betul. Cik Hasan, bagaimana agaknya mungkin kita boleh spesifikasikan dari segi tugasan di bawah pimpinan Cik Hasan sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu Malaysia, selamat pagi dan salam sejahtera kepada para penonton. Seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berusaha TKSU tadi, memang kita mempunyai satu tanggungjawab yang berat untuk melaksanakan, iaitu memastikan semua pengguna-pengguna data di negara kita mematuhi perundangan yang telah diluluskan oleh Parlimen, terutama dari segi prinsip-prinsip yang telah
digariskan dalam perundangan. Dia ada 7 prinsip semuanya tu ya, dalam menguruskan data pribadi. So antara prinsip-prinsip tersebut termasuklah prinsip persetujuan. Makna kata sebarang data yang nak diproses mestilah mendapat persetujuan pengguna-pengguna. Itu hak pengguna yang kita akan jamin. Yang kedua ialah prinsip penzahiran ataupun disebut dalam bahasa Inggerisnya disclosure. Pengguna-pengguna data ataupun syarikat-syarikat yang memungut data dan memproses data ini tak boleh sewenang-wenangnya mendedahkan data kepada mana-mana pihak tanpa persetujuan pengguna. Itu dipanggil prinsip penzahiran. Yang ketiga ialah prinsip yang disebut sebagai prinsip keselamatan. Mereka mestilah mempunyai satu sistem kalau sekiranya maklumat itu dalam bentuk elektronik supaya maklumat itu tidak dapat diakses oleh sebarang orang lain tanpa kebenaran. Itu prinsip keselamatan. Dan ada lagi 4 lagi prinsip. Kalau saya nak sebutkan semua mungkin terlalu panjang sikit. Mungkin pada masa ini saya ingat ada baiknya kalau saya menerangkan apa yang dimaksudkan dengan data pribadi dulu. Ya. Sebenarnya perkataan data ini adalah perkataan yang berasal daripada teknologi ICT. Maknanya begitu luas. Tetapi mengikut akta ini dikatakan data pribadi ialah sebarang maklumat berkenaan dengan transaksi komersial. Ya. Maklumat itu mesti ada hubungan dengan transaksi komersial yang direkodkan ataupun disimpan dan boleh diakses ataupun boleh dicapai melalui sistem elektronik ataupun melalui sistem fail. Itu takrif dia sebenar. Data pribadi itu maksudnya biodata pribadi Sebarang kita data. semua. Dia sebut itu sebarang data. Sebarang data tapi syaratnya mestilah digunakan untuk tujuan transaksi komersial. Itu dah jadi data pribadi. Boleh jadi maklumat itu dalam bentuk nombor telefon, nombor kad pengenalan, nama, alamat dan kepada maklumat yang lebih sensitif seperti status kesihatan seseorang itu, jenis darah ataupun pahaman politik, pendapat peribadi dan sebagainya. So itu dia punya tafsiran amat luas sekali maknanya, bidang cangkuknya tu. Jadi dari segi bentuk maklumat boleh jadi objektif ataupun subjektif. Dan dari segi format data tu boleh jadi dalam bentuk audio, video atau sebagainya dan fotograf itu termasuk ya. Pasal gambar kita ataupun fotograf ni boleh memberikan berbagai-bagai pengenalan dari segi umur kita, dari segi macam bangsa kita dan sebagainya ya. So itu maksud data pribadi yang ditakrifkan dalam akta. Jadi maknanya cukup luas dan senarai ini kita boleh tambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Sekarang ini ber-7. Sekarang ni banyak. Senarai itu kita akan gariskan dalam peraturan. Kita sekarang dalam proses nak melaksanakan akta. Jadi kita sedang menyiapkan pelaturan, peraturan-peraturan ataupun yang disebut sebagai subsidiary legislation ya. So bila peraturan itu kita akan huraikan satu persatu apa yang boleh kita masukkan dalam akta tu. Atau macam maklumat berkaitan dengan akaun bank misalnya. Itu pun dianggap sebagai data pribadi ya. Satu pengecualian daripada akta ini ialah maklumat berkenaan dengan kredit. Kredit itu tak masuk dalam orang kata apa bidang kuasa akta ini. Kredit, laporan kredit ya. Itulah yang dimaksudkan dengan data pribadi. Kalau kita nak cerita lebih lanjut lagi, data pribadi ini skopnya begitu meluas. Begitu luas, I think masanya. Tapi ianya siapa sebenarnya yang disasarkan untuk dilindungi dari segi data pribadi? Adakah termasuk dengan semua nadi rakyat Malaysia ataupun juga warga negara luar lain yang berada di Malaysia? Ya, yang pertamanya nadi bagi rakyat Malaysia. Yang keduanya bagi dia ada 2 kategori. Biasanya kalau bagi penduduk rakyat asing, dia mempunyai undang-undang khas di peringkat negeri masing-masing. Mungkin dia tidak meliputi negeri-negeri di luar kawasan negeri mereka. So kita kalau dia merangkumi negeri kita dan kita boleh mengambil kira. Jadi sejauh mana senario ini dapat dilihat memberi kesan ke atas perlindungan data pribadi rakyat Malaysia, khususnya kalau kita lihat tadi banyak ditekankan dari segi aktiviti e-perdagangan dan juga akibatnya jika sistem ICT ini sekarang ini dah popular digodam di pelbagai lagi istilah di situ. Jadi di sini ia memainkan peranan penting. Ya, sekarang ini akibat daripada berkembang luasnya ICT. Jadi masalah penyebaran data itu senang, memang mudah diakses. So sekarang kita punya matlamat dalam pelaksanaan akta ini, kita akan mendaftarkan semua pengguna data. Itu sekarang proses yang mengambil masa kerana kita perlu mendapat persetujuan dan juga perlu mendapat
tindak balas daripada pihak pengguna data. Dan kita tahu pengguna data ini sangat meluas. Bidang yang mencangkupi bidang e-commerce, perdagangan dan sebagainya. Selain daripada bidang kerajaan, kerana itu telah di protect. Dilindungi di situ. Ya. Cik Hasan, kalau mungkin kita boleh spesifikkan bagaimana agaknya, adakah mereka perlu untuk datang kepada pihak Cik Hasan sendiri untuk mendaftar untuk lindungan data pribadi ini, ataupun bagaimana sebenarnya pelaksanaan pelaksanaannya nanti? Bila Yang Berhormat Menteri buat pengumuman mengenai tarikh pelaksanaan nanti, kita akan war-warkan kepada semua pengguna-pengguna data melalui peruntukan undang-undang bahawasanya mereka diperlukan mendaftar dengan kita. Ya. So kita proses pendaftaran ini akan mengikut proses-proses yang telah dilunaskan dalam undang-undang. Ya. So orang ramai yang mengumpul data, termasuk individu, syarikat atau apa juga tubuhan dikehendaki berdaftar dengan kita. Bila berdaftar, apa maksudnya di sini? Mereka diperkehendaki mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Itu prinsip-prinsip ataupun prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Ya. So kalau mereka melanggar prinsip itu, mereka akan dikenakan denda. Dan kalau sekiranya seorang itu memproses data tanpa mendapat kelulusan ataupun mendaftar dengan kita, dendanya sampai 500,000 atau 3 tahun penjara. Itu berat tu. Begitu juga kalau seseorang pengguna data atau memproses data, kemudian pendaftarannya dibatalkan, dia meneruskan kerja memproses data, itu akan dikenakan denda sampai 300,000. Berat tu. Begitulah seriusnya benda ni yang kita akan beri supaya pengguna-pengguna diberi perlindungan yang sepenuhnya. Ya? Jadi selepas ini ianya akan berbentuk wajib ataupun terbuka pada sesiapa? Wajib pada pengguna-pengguna data mengikut definisi lah kalau data tu ya. Ada dimaklumkan tadi mengenai JPDP akan melantik pegawai untuk menjalankan penguatkuasaan bagi memastikan akta ini dipatuhi. Mungkin apa huraian daripada Cik Azmi? Yang tu bila kita melaksanakan data, menguatkuasakan data pribadi, kita perlu pada penguatkuasaan. Jadi pegawai-pegawai lantik itu kita lebih menjuruskan pada penguatkuasaan. Di mana dalam segi penguatkuasaan, selain daripada pegawai dilantik, kita akan beri latihan khusus. Selain daripada itu, kita juga perlu kerjasama daripada penguatkuasaan yang telah ada di Malaysia pada masa ini, pihak-pihak PDRM, Pak Custom dan sebagainya. So kerana kita tahu dalam konteks ini, kita kalau di jabatan sendiri, kita ada beberapa bahagian. Bahagian penguatkuasaan, bahagian undang-undang sendiri, dan juga bahagian pendaftaran. Jadi ini mencakupi dalam jabatan yang kita wujudkan hari ini. Soalan terakhir, berapa lama data itu akan disimpan? Dia ada satu prinsip dipanggil prinsip retention ataupun prinsip penyimpanan. Jadi kita tak sebutkan kepada tempoh masa itu, tetapi tertakluk pada tujuan data itu dikumpul. Atas persetujuan itu nanti. Baik, kalau untuk mereka yang ingin mendapatkan betul lebih lanjut, bagaimana Cik Azmi? Boleh hubungi Jabatan Data Pribadi. Terus saja Jabatan Data Pribadi. Dan boleh untuk buat masa sekarang, mereka boleh mendapat maklumat apa mengenai apa dia data pribadi dan sebagainya. Kerana penguatkuasaan kita akan laksanakan apabila persiapan kita, terutama dari segi menentukan peraturan-peraturan dikemas kini, dan kita jangka pada akhir tahun inilah. Dan kita seboleh-bolehnya bulan Jun atau Julai ini kita boleh mula operasi kita ataupun penguatkuasaan. Pelaksanaan di situ. Jadi dalam kata lain, pelaksanaan akta pribadi ini adalah merupakan perjuangan kita lah, perjuangan kementerian dan juga kerajaan dalam usaha memerangi jenayah pencerobohan hak-hak pribadi. Betul. Hak pribadi yang semakin berluas setiap ini, terutamanya melalui internet dan itu. talian. Betul. Ini merupakan satu langkah yang cukup baik. Terima kasih pada pihak kementerian dan juga kerajaan kerana memberi kita perlindungan melihat kepada keluasan begitu hebatnya, pantasnya kuasa ICT sekarang ini. Terima kasih Cik Azmi Harun. Dan juga terima kasih Encik Abu Hassan Ismail. Terima kasih bersama. Dan juga selepas ini anda boleh rujuk di laman sesawang KPKK sendiri ataupun terus ke Jabatan Perlindungan Data Pribadi JPDP untuk mendapatkan butiran lebih lanjut berkisahkan berdasarkan pada perkara ini. Baik, kita saksikan terlebih dahulu satu bingkisan produk-produk amba kenangan, dan selepas itu kita akan bersama Isha dari Negeri Sembilan. Jangan ke mana.